Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Ustaz Azlin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat bersama keluarga di rumah. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk 25 hari dalam mod PDPR. Okey, kita masih dalam mod PDPR kerana kes COVID masih tinggi. Jadi kita tidak dibenarkan untuk pergi ke sekolah. Okey, jadi hari ini Ustaz akan masuk bahagian sirah unit 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Okey, Al-Amin. Okey, boleh buka buku teks muka surat 103, buku teks muka surat 103. Okey, tengok di situ ada gambar. Tengok gambar ni. Okey, ini gambar apa? Okey, betul, ini ialah gambar abang postman. Ya, abang postman. Dia buat apa ni? Okey, dia menghantar surat. Okey, tengok dia hantar surat, dia masukkan ke peti surat orang tersebut. Okey, jadi apa yang kita boleh nampak dari gambar ni ialah bahawa abang postman ini ialah seorang yang amanah. Okey, amanah. Amanah itu apa? Okey, amanah itu yang kita akan belajar, yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, tengok kata budak perempuan ni. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Okey, maksudnya tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Okey, tidak sempurna imannya kalau dia tidak beramanah. Okey, di sini ada soalan kebat. Okey, apakah contoh-contoh sifat amanah? Okey, apa contohnya? Contohnya abang tadi ini dihantar surat, dihantar sampai ke alamat yang betul, ya. Dia tidak simpan surat itu, dia tidak buang surat itu, dia hantar sampai ke depan tempat, ialah ke alamat yang betul lah. Okey, selain itu apa yang kau boleh fikir? Contoh, saya akan bagi contoh. Mamak kamu minta belikan kamu barang. Okey, belikan tepung ataupun gula ke kedai. Lepas tu mamak kamu bagi RM10. Okey, beli tepung, beli gula, ada lagi bakinya dalam RM3. Okey, jadi kalau kamu amanah, kamu akan kembalikan semula bakinya kepada ibu kamu. Kecuali lah ibu kamu cakap, okey, baki duit tu kamu belilah keropok ke gula-gula. Okey, tapi kalau ibu kamu tidak cakap, kalau ibu kamu cakap kembalikan duit tadi, kamu mesti kembalikan. Kamu tidak boleh cakap, oh ibu, gula mahal, tepung mahal, jadi RM10 itu ya habis. Tidak boleh, itu namanya tidak amanah. Okey, di sini ada nilai, ya, nilai jujur dan amanah membawa berkat. Kalau kita jujur dan juga amanah dalam kehidupan kita, insya-Allah kehidupan kita akan menjadi berkat. Okey, seterusnya muka surat 104. Di sini ada kisah. Okey. Nombor 2, baca dan fahami sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok dia ada nombor dia. Jadi Ustaz akan baca dia punya dialog antara murid ni dengan guru dia. Okey. Okey, murid ni cakap, Assalamualaikum Ustaz. Saya terjumpa dompet yang tercicir di kantin sekolah. Ustaznya pun jawab, Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. okey, anak muridnya jawab, Terima kasih Ustaz. Tetapi apakah maksud amanah itu? okey, ustaznya pun balas, Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu. okey. Okey, dia tanya, budak tu tanya tadi kan, apakah maksud amanah? Ya, apakah maksud amanah? Amanah tu ialah kita jujur dalam melakukan sesuatu. Macam budak ni tadi dia jumpa dompet, dia kembalikan kepada dia cari cikgunya, dia cakap, cikgu saya jumpa dompet. Itu ialah orang yang amanah, orang yang jujur. Kalau orang yang tidak amanah, dia akan buka dompet tu, tengok apa isi dia. Itu orang-orang yang tidak amanah. Okey, jadi pernahkah murid-murid semua berdepan dengan situasi begini?
Ya, pernah beri jumpa dompet, lepas tu cari orangnya, kasih balik, tanya orangnya siapa punya, lepas tu kasih cikgu. Pernah? Okey, kalau pernah, Ustaz ucapkan tahniah, kerana kamu ialah seorang yang amanah, seorang yang jujur, dan seorang yang bertanggung jawab. Okey, seterusnya buka muka surat 105. Okey, 105. Di sini ialah kisah yang cikgunya mau cakap tadi tu, dia mau ceritakan. Okey, Ustaz baca, dengar betul-betul ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatuna Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Syam ni nama tempat lah di tanah Arab. Okey, sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar, banyak untungnya, banyak dapat duit sebab baginda Nabi Muhammad SAW berniaga dengan penuh amanah. Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Tengok di sini Sayyidatuna Khadijah pun dia yang memilih Rasulullah, dia yang pilih Nabi untuk menjadi suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelarannya Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Maksudnya, okey, Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Okey, jadi yang tajuk kita hari ini, Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Al-Amin itu ialah dari perkataan amanah. Maksudnya orang yang sangat-sangat dipercayai, tidak berbohong, tidak menipu. Kalau dia berniaga bagus-bagus. Itu ialah salah satu, itu ialah beberapa sifat Nabi Muhammad sehingga kan beliau digelar Al-Amin. Okey. Analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Muhammad ini tadi? Okay, yang pertama, dapat menambat hati Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Okey, Sayyidatuna Khadijah ni ialah businesswoman. Kalau kita panggil sekarang itu businesswoman. Orang perempuan yang ada dia punya bisnes, ada perniagaan yang besar. Lepas tu dia ni golongan bangsawan. Bangsawan ni orang yang ada darjat lah, ya, ada darjat dalam masyarakat. Lepas tu hartawan, orang yang have, orang yang ada, orang yang banyak duitnya, orang yang berharta. Okey. Yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Okey. Masa ni Nabi Muhammad belum lagi menjadi dilantik menjadi rasul secara rasminya. Okey. Tetapi setelah Nabi Muhammad menjadi rasul, walaupun kaum Quraisy membenci baginda, tapi dorang tahu Nabi Muhammad ini seorang yang Al-Amin, yang sangat-sangat dipercayai. Ya, dorang mengiktiraf sifat Nabi itu. Yang ketiga, kejayaan Nabi Muhammad SAW di dalam perniagaan sehingga kan mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Okey, kerana Nabi Muhammad SAW begitu amanah, begitu jujur dalam perniagaan, jadi dia punya perniagaan pun mendapat keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Okey, tengok di sini ada nilai dia. Orang yang jujur dan amanah dicintai Nabi Muhammad SAW. Okey, tadi kita sudah cakap tadi di atas nilainya mendapat berkat. Lepas tu orang yang jujur dan amanah pula akan dicintai oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Usahakan bagi latihan di buku aktiviti. Okey, buku aktiviti ya. Okey, buka muka surat 103 juga. 103 buku aktiviti. Okey, di sini dia minta sesuaikan unit 2 Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Okey, contohnya di sini Nabi Muhammad SAW berniaga ketika jawapannya masih belia. Itu dia punya contoh. Okey, yang soalan pertama, kejayaan baginda. Soalan yang pertama, kejayaan baginda dalam perniagaan
Apa dia punya jawaban? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berniaga di mana tadi? Yang ketiga, Al-Amin bermaksud, apakah maksud Al-Amin? Dan yang keempat, Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai siapanya? Oke, jadi jawabannya di sebelah. Yang pertama, sangat dipercayai. Yang kedua, karena bersifat amanah. Yang ketiga, masih belia. Itu sudah dijawab. Yang keempat, sebagai suaminya. Dan yang kelima, negeri Syam. Oke, Ustaz akan letak juga dia punya tulisan ruminya nanti untuk anak-anak buat. Oke, itu saja untuk latihannya muka surat 103 buku activity. Oke, itu saja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.